So, kita tengok klik kita ni. Jangan lupa attendance masing-masing nanti ya. Attendance untuk hari ni. Ya, Monday ni. Dan kita sekarang ni minggu kedua. Minggu kedua. Tutup video supaya dia laju sikit. Okay, so minggu kedua ni kita akan berhasil lagi dalam topik utama dia iaitu technologies. So, tapi kita akan tengok berkaitan dengan server side scripting. Kalau yang atas ni kita tengok beza dia dua ni adalah yang ni client side, ini server side scripting. Ini maksudnya kita buat coding, kita buat JavaScript itu, dia akan run dekat mana? Dia akan run dekat PC client. Sebab dia dipanggil client side scripting. Jadi yang kita buat JavaScript tu, dia download dulu kod tu and then dia run dekat ataupun dia compile dekat dia punya PC masing-masing client. Okay. Teknologi kedua adalah server side scripting. Maksudnya semua processing tu dia programming yang kita buat tu dia akan run dekat server. And then barulah dia akan upload ataupun dia akan push kepada client yang request tu. Contohnya kita ada data dekat server, data dalam MySQL ke, data file ke, tapi dekat server data tu. Jadi kita buat coding untuk baca file tu ataupun untuk baca database tu. And then bila dah dapat data, kita pun push ataupun kita download kepada klien masing-masing. Jadi klien tu dia tak nampak pun coding tu, yang dia nampak adalah data sahaja, data dalam bentuk HTML. Jadi server side scripting tu dia run dekat server. Jadi apakah bahasa yang membolehkan kita run dekat server tu? JavaScript tak adalah. JavaScript dia akan run dekat client. Yang server side scripting ni maksudnya contohnya adalah PHP ya. So, kita tengok PHP ataupun yang you all belajar dalam web application development tu JSP ya, ataupun Servlet adalah bahasa-bahasa yang akan run dekat server. Ini akan run dekat server and then baru dia akan post data kepada client ataupun browser client masing-masing lah. Dia post data tu dalam format HTML. So dia bukan coding dah. Okay, kalau kita tengok dekat JavaScript tu yang kita download tu kita akan nampak coding kan. Tapi yang PHP ni bila kita download tak nampak coding tu. Yang kita nampak adalah HTML. Coding tu pergi mana? Coding tu sudah diproses dekat client ya. Sebelum pergi XML, JSON ni saya tunjuk sikit server side scripting. Saya guna ni guna ni. Kalau you all duduk dalam kampus dan menggunakan Wi-Fi ataupun LAN Uniza ni, you boleh guna address ni ya. Ini samalah ni yang fitcloud.onthewifi.com tu. Tapi kalau you guna yang ni, dia lebih laju lah. Dia tak menggunakan internet, dia guna LAN saja, guna local area network. 172.20.14.218 ni sama yang fitcloud tu sama dengan fitcloud ni. Cuma ni kalau kita duduk dalam MAN ni, dalam Uniza, guna je address ni, dia lebih laju lah. Okay, so dalam folder ni maksudnya dekat server lah. Server tu berada dekat bilik server KRK tu, dalam lab KRK, di server dia. So, semua file ni berada di server. Jadi, apa sahaja kita tak coding dekat sini, dia ada dekat server. Saya guna ni dah ada folder, saya tak nak create folder banyak-banyak. Saya ambil folder yang dah ada ni, server script. Okay. Server script. So, saya nak create satu file, nak tunjuk PHP punya file. Contohnya saya buat satu file test.php. Okay, sebab ni kita kata PHP tu adalah server side scripting ya. So, kita nak guna PHP. Okay. So, saya buat coding sikit ataupun saya buat H1 lah. Standard kita buat H1 dulu. Ni untuk you all faham lah apa itu server side scripting dengan client side scripting. Walaupun you dah belajar, mungkin you baca ulang kaji dia kot kalau yang dah belajar tu. Server
site scripting. Okay. Maksudnya script tu programming lah. Programming yang berada dekat site server. Programming di sebelah server lah. Okay, kita buat programming di server. So ini bukan programming, ini HTML dia. Jadi kita download, dia akan keluar lah ini. Okay, sama juga kalau kita buat JavaScript di sini. Script. Buat satu button button on click dengan dia akan panggil function alert. Okay, untuk button slash button, so kita namakan button ni sebagai alert. Okay, ni programming script ni maksudnya dah masuk programming lah. Ini HTML. So ini kita buat function dalam JavaScript, function alert. So sini kita buat alert. Okay, so ni programming, function alert, function ni alert lah kan, function tu adalah programming lah ataupun scripting. Okay, so saya nak run ni, saya tengah preview, so kita tengok ni alamat dia, tapi dia dah download ke dalam browser saya lah. Bila saya dah buka file ni, maksudnya ni download dekat server saya, yang mana saya boleh tengok programming dia. Saya right click dekat sini, saya klik dulu lah. Okay, jadi klik alert, function alert, script. Script. Alert. Klik. Dia buka alert lah. Ya apa lah. JavaScript. Alert. Itu alert. Copy lah slide. Kita nak tengok mana error dia. Copy balik kode ni. Right. Okay, save. Dan bila kita run ini, keluar alert So dia adalah programming lah. So, kalau saya nak tengok coding dia, adalah saya view page source. Saya nampak exactly coding lah. Ini HTML. HTML ni memang akan semua orang nampak dia macam data je HTML ni. Cuma yang ni script pun saya boleh nampak coding dia. Ni dipanggil. Kenapa kita boleh nampak? Sebab script ni dia kena download dulu dan kena running dekat browser masing-masing. Sebab tu dia kena nampak lah. Kalau tak nampak, tak ada lah programming tu. Ini dia client side scripting. Maksudnya programming tu dekat server. Dekat client. Dekat PC masing-masing lah. Okay, ni client side scripting. Dekat JavaScript. So saya nak tunjuk PHP ya. So saya letak kat sini sebelum bawah ni saya letak ini PHP ya, saya guna PHP, ini scripting untuk PHP ataupun language bahasa programming PHP. Dia mesti buka, cara nak buka dia kena macam ni dan cara tutup PHP dia macam ni. Dan tengah-tengah ni kita boleh buat kode PHP. Contohnya untuk variable PHP kita guna dollar je. Dia tak ada variable PHP, tak ada integer A macam tu lah. Jadi ada $A katakan sama dengan this is PHP. Saya buat for integer I sama kosong, saya nak buat looping integer I sama dengan kecil ataupun sama dengan 100, banyak lah 20 ikut. Then integer I plus plus, kemudian kita equal $I combinekan dengan $A. Sebelum tu kita combinekan dengan dash, dan baru kita combinekan dengan $A.
Okay, so nampak sini ada coding, ini coding JavaScript, ini coding PHP. Saya save. Jadi saya run kat sini. Tak nampak coding ni. Yang nampak dia dah sudah di execute. So kat mana dia execute ni, kalau saya view source pun, tengok coding tak nampak. Yang nampak adalah ini, dia nampak terus dia punya yang dah execute. Coding yang atas ni nampak, coding yang bawah ni tak nampak. Kau tengok main source dia, ini coding dia. So coding PHP ni tak nampak. Sebab apa? Sebab coding tu akan di execute ataupun akan di run dekat server. Jadi bila dah masuk browser dia tak nampak lah. Sebab dia dah execute dekat server, and then dia akan hantar data lah. So yang ni maksudnya dia akan echokan nombor kosong dash and then followed by this is PHP and then dia buat BR Jadi kita tengok sini, fresh balik, kita keluar macam ni. Kalau kita view page source, dapat ni lah, BR. Okay, BR. So ni coding ni, kenapa dia dah tak nampak coding, dia nampak terus data yang dah execute kerana dia adalah server side scripting. So PHP ni server side scripting. Faham apa beza server side scripting dengan client side scripting? Kita tengok ni nampak coding dia. Coding ni sebab dia kena run kat client. Sebab tu kita kena nampak. Sebab bila dah run, bila dah download kat client, barulah dia akan run. Yang ni tak nampak sebab ni server side. Alright, seterusnya kita tengok sikit XML. XML ni dia macam HTML. Dia macam HTML. Saya tukar je ni. Okay, kita tengok sikit XML ataupun sebab file baru lah. XML. Test.xml lah. XML ni dia macam HTML. Maksudnya dia adalah data lah, data. Untuk kita simpan data. Okay, cuma XML ni dia bebas. Bebas dari segi tag. Tag. Yang ejaan ni, tag. HTML tag. Apa itu HTML tag? HTML tag tu semualah yang ada dalam dia ni. Atau yang dipanggil sebagai HTML tag. Sama ada H1 ke, P ke, untuk bold, ke, view ke, untuk underline. Boleh. P untuk paragraph. Ni dipanggil HTML tag. Okay. So, untuk XML punya format. Okay. Contohnya macam tadi kita buat H1. H1 ni untuk heading kan. Kita boleh letak data kita lah. Ini ada satu data, dua data, tiga data. So, ada 3 heading kan. Ni HTML. Tapi untuk XML, kita boleh letak anything. Dia tidak tertakluk kepada H1 ke apa ke. Boleh je letak nama saya pun boleh. Ni XML lah. So, ada 3 data. So, highlight. Kita boleh buat macam tu. Dan yang ni pun kita boleh juga buat dalam indent. Maksudnya kita buat Suhailan ni berada dalam tajuk. Tutup tajuk. Kita buat cantik sikit lah tajuk. Katakan nama lah. Okay, tajuk. Tajuk ABC. Kita buat satu-satu lah. Tajuk, and then dia ada nama, and then dia ada bilangan, katakan. Okay. Itu kena tutup lah. Setiap buka ni kena tutup dengan tanda beza tutup dia ada slash depannya. ABC katakan ada 5. Okay. Harga, tutup harga. Ke 10. Okay, dia berapa save. So ni adalah contoh XML format data.
So dia macam HTML, cuma kita bebas nak letak apa ni, nama ni. So katakan ni untuk tajuk pertama, dia ada tajuk kedua. Tajuk kedua tak perlu lah tajuk dua ni. Terus tajuk lah. And then ni nama ni masuk record yang kedua. Record yang kedua. Okay. Record kedua, katakan ini nama FIK bilangan 12. Angka 125. Okay. So kita boleh preview juga ni. Okay. SML passing error. Dia ada format dia sedikit kat depan dia. Okay. Tapi ni basically dia punya format dia macam ni lah. Tapi dia kena untuk view dekat browser ni kadang ada restrict sikit. So kita tengok format yang perlu kita masukkan. Kena masuk version lah, version. Okay. Mana ada error. Unable to pass any SML input error online 6. Ini ada error. Sampel lah. Sorry, dia ada satu je. Betul satu je. Row tu dia ada banyak. Dia ada satu lagi ya. Ini ada satu lagi. Right, tengok ni. Ini tajuk. Ini tajuk. Maksud ini dia ada record lah. So, bila dia record, dia kena ada satu main je. Jadi kita buat main. And then tutup main. Sebab yang ni ada berulang. Test dulu. Tengok. Okay. So, ada ni tambah version lah. Okay. So, tadi ada sedikit error. Serta ni, so dia nampak boleh keluarkan ni. Apa error tadi? Error tadi sebab ini tajuk ni dia berulang. Jadi dia kena ada main. Dia kena ada yang pegang dia punya ni. So kalau main ni pun ada juga. Satu lagi main. Dan ada lagi main. So kena ada satu lagi yang dipanggil parent lah kot. Parent bagi semua data tu. Parent ni main lah sebab main tu sebagai parent. Okay, so bila kita preview yang ni. So dalam browser dia dah boleh tunjuk format macam ni lah. So ni XML lah. So ni adalah format XML. Okay. So ni format XML. Dia nak tanya. So mungkin kan dia akan bagi contoh soalan. Dia bagi format table. Dia bagi table. Soalan lah. Kita buka sini. Buka MySQL Manager. Okay. Dia nak tanya, boleh tanya dekat chatting ya. Kita boleh on mic je. Okay, so contohnya kita ada satu table, students.
Dia bagi satu table macam ni. Dia suruh convert kepada XML punya format. So macam mana nak convert ni? Ni metrik, ada nombor metrik, ada name, ada program. Dan student ni mungkin nama record dia. So ni macam mana nak buat? So kita boleh guna ini sebagai nombor metrik, ini name dan program. Kita boleh buat ini satu record, ini satu record. Dia senang. Banyak cara lah tapi kita tengok yang paling senang lah. Paling senang dia kena ada satu main dia. Main dia kita guna nama table tu sebagai main dia. Okay, nama table students. Kemudian kena tutup students/students. Dan dia mesti sama lah kalau sini ada S, atas ni ada S lah. And then start dengan record pertama. Record pertama ada nombor metrik. Tutup nombor metrik. Data dia adalah yang pertama tu adalah 065 315. Dan dia ada nama ataupun name. Tutup name. Kamal. Dan dia ada program. MHQT. Dan program. Okay, so kita tengok macam ni. Ni mesti ada satu benda yang akan pegang ni sebagai parent kan. Sebab dia, kalau kita letak student ni, student tu lah jadi parent ni kan. Tapi bila kita nak buat dua nanti untuk second row, tak jadi lah. Okay, so kita boleh buat row lah. Kita boleh buat row. Ataupun nak buat data pun boleh, data. Ini semua berada dalam data sebab kita ada banyak data nanti ya. /data. Ini copy ya ni. Untuk second row sama. Second row 777 di Jamal ni ya. Okay, so boleh. Ni format XML lah. And then satu lagi kalau dia kata convertkan table tu kepada JSON. Okay, ni tadi XML. Dan seterusnya satu lagi format data itu boleh guna adalah JSON. Okay, ni XML. CS. XML. User.xml. Okay. Untuk JSON, JSON ni untuk record dia ataupun untuk main parent ni kita akan guna, saya save as dulu sebagai JSON lah. Kita nak tengok format yang kedua. Ada satu lagi format nama JSON. Okay, user.json. So JSON ni dia untuk kita panggil apa? Kita parent lah Parent ni kita buat menggunakan square bracket itu macam mana square bracket? Macam tu. Tutup dia adalah menggunakan tutup square bracket juga. Macam tu. Okay, so bila ada data kita akan guna curly bracket. Curly bracket macam mana? Macam ni. And then tutup curly bracket. And then dia kena ada koma untuk next. Kalau XML tidak perlu ada koma. Tapi untuk yang ni kena ada koma. Yang ni kita guna curly bracket. Yang ni kita guna curly bracket. Okay. Terus seterusnya nombor metrik macam mana kita nak buat. Kita akan guna macam ni lah. Ni kena guna double quote. And then titik. Semicolon. Lepas tu koma saja. Macam tu lah.
Maksudnya tutup dia dengan koma je. Tutup ni dengan koma saja. Tapi yang ni kita guna double quote and then colon. Quote, colon. Biasalah sekali ni kita tak letak koma lah. Koma tu kalau ada data-data lagi dia macam ni lah. Dia macam ni. Kalau kita susun macam ni, dia jadi data pertama koma, data kedua koma, macam tu lah. Okay. Ni nak nampak sikit, saya letak ke bawah dia. Di last sekali tak perlu ada koma lah. Jangan last sekali. Okay, so sama juga yang ni. Ini dia sebab koma saja. Koma last sekali tak perlu. Buka kepada quote. Dan semicolon. Dan kolom. Semicolon yang ada koma tu. Bawah ada koma. Ini kolom. Itu JSON. Mungkin soalan dia beri dalam bentuk XML, convert kepada JSON. Okay, nak test betul ke tak ni, kita copy ni, kita letaklah dekat mana-mana JSON viewer, cari je JSON viewer online. Okay, paste kita punya text tu kat sini, and then viewer. Invalid JSON variable. Oh, ini satu lagi lah. Ini kena letak ini juga. Ni kena letak ini juga. Data ni kena letak dalam quote juga. Okay, ini pun dalam quote. Okay, untuk data tu kena letak dalam quote. Kalau adanya modem B. Ahmad, ini kena panjang. Dan kita letak tutupkan dengan quote. Double quote lah. Okay, so tengok jadi tak ni. Okay, so nampak dia ada record JSON, record kosong, record satu. Okay, so dia dapat nombor bateri yang ni, name ini. Alright. Boleh ada soalan tentang JSON and XML. Okay, seterusnya kita nak tunjuk server-side scripting untuk baca file JSON dan juga server-side scripting untuk baca file XML. Okay. Tengok dalam video saya sebelum ni, saya tak nak tunjuk itu sebab you all mungkin dah biasa itu. Itu macam mana nak baca data yang daripada server yang berbentuk MySQL ataupun database. Itu saya tak tunjuk. Tapi ada dalam video saya, siapa nak tengok tu ada dalam video tu. Video yang saya lepas. Saya nak tunjuk yang ni lah. Yang ni pun juga ada dalam video, saya nak tunjuk live. Sekarang langsung siapa ada yang nak tanya, boleh terus tanya. So, katakan kita dah ada data ni, dan kita upload dekat server kita. Kita upload dekat server. Ini ada JSON. Okay, user JSON, satu lagi user XML. So file ni saya nak letak di dalam server. Itu dalam server cloud ni lah. Okay, saya buat folder baru. Folder baru server side. Folder. Sebab kalau you tengok yang dah siap ni mungkin tak berapa nampak sikit dah berbanding buat daripada kosong tunjuk yang dah ada ni pun boleh je. Lebih faham lah kalau saya tunjuk daripada tak ada apa-apa. Guna folder test ni lah. Ini itu So saya buat satu folder test. So dalam folder test ni saya buat satu lagi directory untuk server. Okay, dalam folder test ni ada server. Ini kosong, saya nak upload dulu file JSON.xml. Kita upload dulu. JSON.
user JSON upload test server. Okay. Okay, yes, user dah masuk. Kita upload satu lagi. Yang quick cloud ni bila kita upload dia akan refresh kepada main folder, jadi kena buka balik folder tu. User.sml lah. Load, dia akan refresh. So kena buka balik folder. So dah ada dua file. Saya tunjuk tak baca JSON dulu menggunakan PHP. Okay, nak baca JSON menggunakan PHP. So kita create file to file. JSON.php ya. So ini untuk baca file JSON. So sebab kita nak guna, saya buat HTML biasa dulu. PHP. Okay, so bawah ni saya buat PHP. So nak buat PHP kena buka macam ni and then tutupkan PHP tu. Okay. So dalam ni kita buat programming kita. So nak baca, nak buka file PHP. Sebab ni kita buat satu variable and then kita baca file yang ada dekat server tu. Cara dia adalah file get content. Okay, file get content and then kita letaklah nama file tu sebab ni dia ada dalam directory yang sama. So saya terus gunalah user.json. User.json. Code ni double quote atau single quote tak kisah dalam programming apa-apa pun, biasanya kita boleh guna double ataupun single, tapi kena match lah. Kalau sini guna double, belakang ni kena guna double lah. Okay. So tu cara nak baca file lah dalam PHP. Okay, kalau kita ada JSON daripada server lain, contohnya JSON dari server lain kita RSS JSON the star. Okay, sebentar dulu. Jadi kita baca yang dekat file saja dulu. So untuk dekat file ni, kita kena buat satu variable lagi, katakan nama for JSON sama dengan kena decode kena decode sebab ni adalah file JSON. So dalam PHP nak baca dia, kita kena decode JSON $d. Decode JSON ke agak coding dia. JSON decode JSON underscore decode. Balik JSON underscore decode. So dalam D ni dia ada content daripada user JSON, tapi untuk kita baca dalam format JSON, kita kena buat decode dia. So, kita buat for each $JSON S. Sebelum tu kita buka JSON ni, file JSON kita. User JSON. Okay, dia ada nombor metrik name program nombor metrik name program. Metrik name program. S, katakan saya buat ni X. Dan kita ikutkan $X. For metrik. So ini dia mesti sama dengan yang ni kena sama dengan yang ni. For each ni maksudnya kita akan baca satu-satu row. Okay, so ini kita akan baca and then kita akan combinekan dengan dash combinekan dengan $X.
name and then program. Geometry name and then program. Name and program. Okay. Dan kita combinekan dengan BR lah supaya dia pergi next line. Okay, so ini baca daripada user.json file tu yang dekat server. Ni kita decode dia dan kita baca record tersebut sebagai $x. So $x ni kita akan boleh terus point kepada attribute dia. Save, review. Okay, so dapat data dia. Ini jika kita baca file tu, file JSON dekat server. JSON dekat server. Kalau kita tengok di sini, tak nampak langsung coding ya. So yang kita nampak, yang ni kita nampak ni sama macam coding saya buat. Tapi yang ni tak nampak dah coding. Ini adalah dia dah proses dekat server. Dia dah baca file tu dan dia akan display macam ni. Okay. Ada tanya setakat ni? Right. Tengok RSS ada tak JSON. Kita ambil news ya. News. SML lah. Kalau nampak macam ni, di SML lah. So news ni dalam bentuk SML. Tengok ada tak yang JSON. JSON RSS. Okay. Ini daripada mana? SML lah. Ini untuk cuaca. Tapi nak ambil mana? Ya, ni kena login. Ada yang free ya, macam yang the start dia free ya. Tak saya klik je terus dia keluar dalam format XML. Cuma nak cari ya JSON punya, JSON the cari sekejap yang betul JSON. Press plugin, kami sudah JSON. JSON format. Ini buat XML. Ada lah. Apa? So basically kalau kita ada yang JSON tu, dia letak URL dia lah macam ini. Copy URL ni letak je dekat sini. Buka je ni, file ni dekat server. Kalau dia adalah daripada server lain, kita letak je macam tu. Okay.
Tapi yang ni kita tahulah normative ke apa ke tu kita tahu. Based on data yang kita nampak kat sini lah. Ni macam contohnya kita nak baca ada channel baru ada item, ada item. Maknanya baru ada item banyak kan. So dia ada channel baru kita baca item. Okay. Item tu dia ada title. Semua item ada title lah. Okay. So untuk seterusnya kita tunjuk macam mana nak buat server-side scripting untuk baca XML file. XML file. So untuk XML file dia ada function dia sendiri. Macam ni function ni dia baca raw je, dia baca raw and then untuk baca JSON kita kena buat JSON decode. Tapi dengan syarat yang ni dalam format JSON lah. Untuk XML dia ada function dia sendiri, kita panggil apa XML, simple XML. Sample code. Okay. So ni sebelum kita buat untuk satu lagi untuk XML. Okay, test server. Ini dah ada, kita buat baca JSON. So saya nak buat baca user daripada XML. XML.php. So untuk XML kita akan guna XML.php. So ini PHP, untuk PHP sudah ni kita sudah simple XML load file. So ini kita guna user XML, tu dah ada nama file tu, user XML ni. Dan ni nak buat apa, nak buat apa. Okay, then untuk kita baca XML tu, tengok kita punya file format dia macam mana. Dia ada student student ni ada row ni. Dalam student pun ada row. Dan dalam data ni yang berulang jadi kita kena buat student data baru kita boleh access setiap attribute dalam data tu. Maksud saya yang for each ni, for each $SML kita ada students and then kita ada data. Data ni barulah yang satu row jadi nanti kita kena buat $X. Jadi kita echokan $X metric name program. Metric name program. Yang kita buat supaya dia go next line untuk data seterusnya. Jadi kita preview. Keluar. Okay, XML students data X. Okay, cek dulu. Saya sampai tadi ya. Student data student data student X XML. Okay. Kalau ada error di keluar ini maksudnya dah baca, cuma kat sini tak betul lah. Tengok sampel dia, sampel. Ini user XML ni dia main student. Okay. XML student.
Right. Jadi kena tengok ni, saya buat silap ni, nanti you all akan buat silap yang sama. So, kita faham apa tak jalan. Tengok server ni, kita tengok format dia, format mana format dia. Tengok format XML. Dia ada student ni main, and then dia ada data. So, bila kita nak baca coding ni, yang main ni kita boleh ignore, Dalam coding ni, student kita boleh ignore terus buat data. Sebab student tu adalah parent dia. Okay, bila kita refresh, dapat data dia. Right? Ada soalan? So, kita tengok macam mana nak baca satu RSS daripada newsfeed. RSS star, the star. Ini sebenarnya you punya lab So, nanti lab tu boleh buat yang ni. Okay, so kita boleh ambil ni. Tajuk yang ni, kita letak dekat sini. The star.php. So, ini kita tukar kepada URL. Okay, save. So, kita tengok di sini, main dia dekat mana? XML ni, main dia dekat RSS. So, RSS ni kita boleh ignore. Okay. And then, channel dalam tu ada lagi. So, kita kena pergi dekat channel. And then, kita nak ambil item. Di bawah channel tu ada item. Dia ada banyak-banyak item ni. Item ni yang ada tajuk-tajuk berkaitan dengan berita. So, channel, item. So, kita akan ambil channel, item. Channel dan item. Item tu sebab dia ada banyak data. Jadi, X apa kita nak ni. Okay, X title. Kenapa X title? Sebab dalam item ni kita nak keluarkan title dia. Dan mungkin description juga. Description. Okay, save, preview. Okay. So, lepas ada tajuk. Dia baca direct daripada The Star punya ni. So, The Star ni dia akan berubah ni. Setiap hari dia berubah lah. Kita punya site ni boleh baca XML ni. Kita buat PR banyak sikit. Dia nampak jauh-jauh sikit. Okay, dia ada title satu, dia ada satu lagi description. Ini description. Alright, so itu saja untuk hari ini. So you punya